Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Mageswari. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai laporan kami yang bertajuk Satu Kajian tentang Sebab dan Kesan Pandemik COVID-19 terhadap Ekonomi Rakyat dan juga Negara. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nurin Izayu, saya Halimatullah Kemal, Nur Atila dan juga Puteri Nurliana. Isi kandungan perbincangan pada kali ini termasuklah pengenalan, latar belakang kajian, objektif kajian, kaedah penyelidikan, tinjauan bacaan, dapatan kajian, perbincangan dan juga kesimpulan. Terlebih dahulu, apakah itu COVID-19? COVID-19 ataupun coronavirus merupakan satu penyakit berjangkit yang sangat cepat merebak dan mampu membunuh dengan sekelip mata. COVID-19 merupakan sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan pada saluran pernafasan kita. Kes COVID-19 ini pertama kali dijumpai di China pada tahun 2019 dan telah merebak ke serata dunia melalui jangkitan titisan cecair yang dihasilkan melalui batuk ataupun juga bersin. Dalam Malaysia sahaja, sebanyak 2.74 juta kes telah dikenal pasti sebanyak tempoh 3 tahun dan sehingga 26 Disember 2021, sebanyak 31,290,000 kes kematian telah dikenal pasti. Seterusnya, untuk latar belakang kajian. Selari dengan tajuk kajian, kami telah mengkaji mengenai COVID-19 dan mendapat serba sedikit maklumat mengenai langkah-langkah yang perlu diambil ketika ingin membendung wabak COVID-19. Bukan itu sahaja, wabak ini juga memberi kesan buruk kepada pelbagai sektor termasuklah sektor ekonomi. Jadi, kajian ini akan menjurus kepada mengapa atau sebab ekonomi negara boleh terjejas akibat COVID-19 dan kesannya kepada negara dan juga rakyat. Untuk objektif kajian bagi laporan kami pula, terdapat dua objektif yang kami fokuskan iaitu mengenal pasti sebab mengapa ekonomi negara terjejas akibat COVID-19 dan yang kedua, mengkaji kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi rakyat dan juga negara. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada saudari pembentang seterusnya. Baiklah, kumpulan kami telah menggunakan dua kaedah pendidikan iaitu kaedah pendidikan yang pertama adalah borang soal selidik atau Google Form yang bertujuan untuk membuat tinjauan kajian dalam kalangan orang awam. Terdapat dua fokus kajian yang utama yang dikemukakan dalam Google Form tersebut iaitu mengenal pasti sebab mengapa ekonomi negara terjejas akibat COVID-19 dan mengkaji kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi rakyat dan negara. Kedua-dua objektif tinjauan ini disenaraikan kepada 5 iaitu 5 sebab dan 5 kesan dan responden diminta untuk menekan skala yang diberikan sama ada mereka sangat setuju, setuju, tidak pasti, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Manakala kaedah kedua adalah melalui pemerhatian di kawasan sekitar. Sebagai contoh, kita dapat lihat pada masa ini ramai orang telah hilang pekerjaan mereka dan akhirnya menceburkan diri dalam pekerjaan foodpanda sebagaimana yang Prof dapat lihat dalam slide tersebut yang bertujuan untuk menampung kehidupan harian mereka. Baiklah, tinjauan bacaan yang digunakan oleh kumpulan kami adalah berdasarkan bahan-bahan bacaan daripada jurnal dan akhbar. Jurnal pertama adalah implikasi pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dan ekonomi Malaysia yang ditulis oleh Muhammad Ashraf dan Muhammad Aiman. Jurnal tersebut ada mengatakan bahawa hutang negara telah meningkat iaitu lebih kurang 52.5% dari keluaran dalam negeri kasar iaitu sekitar RM793 juta. Hutang-hutang ini terbahagi kepada dua iaitu hutang dalam negeri yang merekodkan sebanyak 74% dan hutang luar negara yang merekodkan sebanyak 26%. Manakala jurnal kedua pula adalah cabaran yang dihadapi oleh pengusaha taskar ketika Perintah Kawalan Pergerakan yang ditulis oleh Khairul-Nisa Kamal Zaman dan Suziani Muhammad. Jurnal ini mengatakan bahawa terdapat ibu bapa yang enggan membayar yuran taskar kerana gaji mereka telah dipotong oleh majikan mereka sehingga menyebabkan pengusaha taskar mengalami masalah pendapatan serta keuangan yang serius. Baiklah, dari segi akhbar pula, kumpulan kami telah menggunakan akhbar berita harian yang diterbitkan oleh Mahanum Abdul Aziz yang bertajuk Kadar Pengangguran di Malaysia Meningkat. Dalam artikel ini ada mengatakan bahawa kadar pengangguran telah meningkat kepada 4.5% dan ia merupakan kadar tertinggi sejak tahun 1993. Tambahan pula, Ketua Perangkawan Malaysia iaitu Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair telah mengatakan bahawa sebanyak 521,000 orang telah menganggur dan meningkat kepada 610,000 orang pada bulan yang sama iaitu pada bulan Mac 2019. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan dapatan kajian bagi objektif 1 iaitu mengenal pasti sebab mengapa ekonomi negara terjejas akibat COVID-19. Baiklah, dapatan kajian yang pertama menunjukkan sebanyak 45 orang bersamaan 42.9% telah memilih sangat setuju dan 38 orang iaitu bersamaan dengan 36.2% memilih setuju dengan penyataan bahawa sebab ekonomi negara Malaysia terjejas semasa COVID-19 ialah penutupan premis perniagaan susulan dengan perintah kerajaan. Manakala seramai 13 orang iaitu bersamaan 12.4% memilih tidak pasti dan 7 orang bersamaan 6.7% pula tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Terdapat juga 2 orang responden bersamaan 1.9% sangat tidak bersetuju akan pernyataan berikut. Baiklah, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih saudari Puteri. Baiklah, saya Nur Izayu akan meneruskan pembentangan tentang dapatan kajian kedua iaitu kurang mendapat permintaan produk dari luar negara. Mengikut 105 orang responden, seramai 35 orang 33.3% yang bersetuju tentang punca tersebut dan merupakan nilai dapatan kajian tertinggi untuk punca ini. Diikuti dengan sangat setuju iaitu seramai 33 orang iaitu 31.4% dan ada juga responden yang kurang pasti seramai 25 orang iaitu 23.8%. Responden yang tidak setuju 10 orang 9.5% dan hanya 2 orang saja yang sangat tidak setuju iaitu 1.9%. Dapatan kajian ketiga ialah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang menyebabkan rakyat dilarang mengunjungi tempat-tempat pelancongan.
Dapatan ini direkodkan sebanyak 57 orang iaitu 54.3% yang sangat setuju tentang sebab ekonomi semakin merundung semasa pandemik COVID-19. Diikuti dengan 37 orang iaitu 35.2% yang setuju. Responden yang tidak pasti pula seramai 6 orang iaitu 5.7% dan terdapat juga responden yang tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan masing-masing berjumlah 4 orang iaitu 3.8% dan seorang 1%. Selanjutnya ialah sikap majikan yang tidak bertanggungjawab terhadap pekerja. Kebanyakan responden sangat setuju dan setuju dengan sebab ini iaitu masing-masing dengan jumlah 41 orang iaitu 39% dan 39 orang 37.1%. 12 orang pula tidak pasti dengan peratusan 11.4% dan terdapat juga responden yang tidak setuju iaitu seramai 8 orang 7.6% dan sangat tidak setuju direkodkan sebanyak 5 orang iaitu 48%. Seterusnya ialah sektor perbankan yang mengalami masalah penguncupan ekonomi. Jumlah tertinggi direkodkan ialah seramai 37 orang iaitu 35.2% yang bersetuju terhadap sebab ini, manakala 36 orang 34.3% yang sangat bersetuju. 29 orang pula tidak pasti dengan sebab ini iaitu 27.6% dan terdapat juga yang tidak setuju dengan sebab ini iaitu seramai 2 orang 1.9%. Baki daripada keseluruhan responden iaitu 1 orang pula sangat tidak bersetuju dengan peratusan 1%. Seterusnya berdasarkan objektif kedua iaitu mengkaji kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi rakyat dan negara dengan jumlah responden juga seramai 105 orang. Dapatan pertama yang kami peroleh ialah kadar pengangguran yang semakin meningkat. Hal ini selari dengan tinjauan bacaan kami yang menyatakan peningkatan masalah ini semasa pandemik COVID-19. Seramai 78 orang iaitu 7.43% jumlah tertinggi tercatat untuk sangat setuju dengan kesan ini, manakala 23 orang 21.9% juga turut bersetuju dan terdapat juga yang tidak pasti iaitu seramai 3 orang 2.9% dan hanya seorang sahaja 1% direkodkan sebagai sangat tidak setuju. Tiada responden yang memilih untuk tidak bersetuju terhadap kesan ini. Sektor pelancongan semakin terjejas mencatatkan seramai 68 orang iaitu 6.48% sangat setuju, manakala 31 orang 29.5% setuju. 5 orang iaitu 48% direkodkan untuk tidak pasti dan baki iaitu seorang 1% sebagai tidak setuju. Tiada sebarang responden direkodkan untuk sangat tidak setuju. Dan itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Kesan seterusnya ialah pelabur hilang keyakinan untuk melabur di negara kita. Hal ini dapat dilihat daripada pilihan responden. Pilihan sangat setuju adalah paling tinggi iaitu sebanyak 48 orang bersamaan dengan 45.7%. Seterusnya, pilihan kedua tertinggi ialah pilihan setuju iaitu sebanyak 33 orang bersamaan dengan 31.4%. Namun begitu, terdapat 19 orang bersamaan dengan 18.1% tidak pasti sama ada COVID-19 yang berlaku telah menyebabkan pelabur hilang keyakinan untuk melabur di negara kita. Terdapat 4 orang yang bersamaan dengan 3.8% pula memilih tidak setuju dan 1 orang bersamaan 1% memilih sangat tidak setuju akan pernyataan berikut. Bagi rasilan iaitu kadar kemiskinan rakyat semakin bertambah. Rata-rata responden memilih sangat setuju iaitu sebanyak 63 orang bersamaan dengan 60%. Pilihan kedua tertinggi pula adalah setuju iaitu sebanyak 37 orang bersamaan dengan 35.2%. Namun begitu, bagi pilihan tidak pasti dan tidak setuju adalah sama iaitu sebanyak 2 orang bersamaan dengan 1.9%. Terdapat seorang iaitu bersamaan dengan 1% memilih sangat tidak setuju bahawa COVID-19 telah menyebabkan kadar kemiskinan rakyat semakin bertambah. Kesan terakhir ialah jumlah ekspor negara yang menurun secara mendadak. Hal ini dapat dilihat daripada hasil tinjauan kami sebanyak 43 orang bersamaan dengan 41% telah memilih sangat setuju akan pernyataan ini. Seterusnya, 40 orang iaitu bersamaan dengan 38.1% memilih bersetuju dan 20 orang bersamaan dengan 19% memilih tidak pasti akan pernyataan bahawa COVID-19 telah menyebabkan jumlah ekspor negara menurun secara mendadak. Namun begitu, terdapat juga 2 orang bersamaan dengan 1.9% yang tidak bersetuju akan pernyataan bahawa ekspor negara telah menurun secara mendadak akibat daripada COVID-19. Bincangan bagi kajian ini, antara sebab ekonomi terjejas akibat COVID-19 dapat dilihat daripada penutupan premis daripada arahan kerajaan. Selain itu, wabak COVID-19 ini juga menyebabkan negara kurang mendapat permintaan produk daripada negara luar. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP juga menyebabkan rakyat dilarang mengunjungi tempat-tempat pelancongan yang menyebabkan ekonomi turut terjejas. Hal ini kerana sumber pendapatan negara turut diperoleh daripada sektor pelancongan. Seterusnya, sikap majikan yang tidak bertanggungjawab dan sektor perbankan yang mengalami masalah penguncupan ekonomi juga menyebabkan ekonomi negara terjejas akibat COVID-19. Pandemik COVID-19 juga memberikan kesan terhadap ekonomi rakyat dan juga negara. Antaranya ialah kadar pengangguran yang semakin meningkat, sektor pelancongan yang terjejas, pelabur hilang keyakinan untuk melabur kerana masalah yang dihadapi oleh negara. Di samping itu, kadar kemiskinan rakyat juga bertambah dan jumlah ekspor negara yang menurun secara mendadak juga turut menjejaskan ekonomi negara.
Kesimpulannya, penularan wabak COVID-19 ini bukan sahaja memberi kesan terhadap ekonomi rakyat, malah juga ekonomi negara. Sejak virus ini mula dikesan pada tahun 2019, banyak negara terpaksa mengisytiharkan keadaan darurat bagi mengelakkan virus ini dijangkiti oleh manusia. Keadaan ini secara tidak langsung telah menyebabkan ekonomi rakyat dan juga ekonomi negara terjejas. Oleh itu, semua pihak seharusnya bertanggungjawab memainkan peranan dalam membendung masalah ini daripada terus berlaku kerana ia penting bagi memastikan ekonomi negara kekal stabil walaupun dalam kekangan tertentu. Oleh itu, semua pihak bertanggungjawab mematuhi segala peraturan Pelan Pemulihan Negara iaitu PPN yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Ini merupakan senarai rujukan yang digunakan oleh kumpulan kami semasa melakukan kajian ini. Sekian, terima kasih.